Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, berita terkini tentang Jolo. Jolo penjenayah terbesar dunia yang sampai sekarang belum lagi dapat ditangkap. Jolo penyebab tunggang langgangnya ramai orang, termasuk Najib Razak yang sudah jadi banduan sekarang. Jolo yang menyebabkan UMNO tunggang langgang kerana pemimpin nombor satunya Najib Razak dipenjara kerana berkaitan dengan 1MDB. Hasil daripada penipuan daripada Jolo. Perkembangan terkini tuan-tuan dan puan-puan, kerana hina mahkamah, Jolo dan bapaknya dipenjara. Padan muka. Yang ini saya berani kata padan muka. Apa tak padan muka? Curi wang negara Malaysia, lepas tu lari pergi negara luar, sembunyi, tidak berani untuk datang ke Malaysia. Lepas itu alih-alih, selamba saja mau buat penyelesaian dengan 1 bilion konon. Kalau berani balik negara Malaysia lah Jolo, janganlah pergi bersembunyi pula. Mahkamah Tinggi di sini pada hari ini telah menjatuhkan hukuman penjara terhadap ahli perniagaan dalam buruan Loh Teck Jo atau Jolo dan bapaknya iaitu Tan Sri Larry Loh Kok Peng kerana menghina mahkamah. Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz membuat keputusan itu selepas beliau mengeluarkan waran komiter serta memerintahkan mereka membayar kos sebanyak RM5,000 akibat tidak mematuhi 2 perintah injuksi yang dikeluarkan baru-baru ini. Perintah injuksi itu memerlukan 2 beranak itu untuk mendedahkan lokasi keberadaan serta aset kepada mahkamah melalui saman yang telah difailkan oleh One Malaysia Development Berhad 1MDB dan anak syarikatnya terhadap mereka serta 4 yang lain. Pada 12 Ogos yang lalu, Mahkamah Tinggi telah membenarkan 1MDB dan anak syarikatnya Global Diversified Investment Company Ltd yang sebelum ini dikenali sebagai 1MDB Global Investment Limited memulakan prosiding penghinaan mahkamah membabitkan Jolo serta bapaknya. Pada 16 Mac yang lalu, 1MDB dan sebuah anak syarikatnya memperoleh perintah injuksi daripada Mahkamah Tinggi untuk menghalang Jolo melupus atau mengurangkan nilai mana-mana asetnya di Malaysia yang berjumlah 1.03 bilion US dollar atau lebih kurang 4.32 bilion ringgit Malaysia. Berdasarkan dokumen yang diperoleh media menerusi sistem kehakiman, bapa ahli perniagaan itu turut dihalang daripada mengalihkan, melupus atau mengurangkan nilai mana-mana asetnya di Malaysia yang berjumlah 401.5 juta US dollar atau lebih kurang 1.7 bilion ringgit Malaysia. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, pada 7 Mei 2021, 1MDB dan 4 lagi anak syarikatnya telah memfailkan saman sebanyak 3.7837 bilion US dollar atau bersamaan dengan 15.9 bilion ringgit Malaysia terhadap Jolo, bapa, ibu Puan Sri Goh Gek Iwi, kakaknya Melin, adik lelakinya Teck Zen, serta rakan sekutunya Eric Tan Kim Long. Berdasarkan writ itu, 1MDB menuntut sebanyak 661 juta US dollar atau 2.8 bilion ringgit Malaysia daripada Jolo. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita lengkap ini, kamu boleh masuk ke bharian.com.my. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ini barulah buku bertemu ruas. Kali ini kita tengok masih lagikah menang Parlimen Lembau atau tidak. Khairi Jamaluddin sudah sah menyerahkan Parlimen Lembau kepada Tok Mat Hassan. Tahun 2014 yang lalu, majoriti dimenangi oleh Barisan Nasional di Lembau lebih daripada 10,000 undi majoriti.
Tahun 2018 kurang daripada 5.000 majority undi. Berkurang gila. Kurang betul itu. Sangat-sangat berkurang. Kali ini, tahun 2022, masihkah dapat dipertahankan lagi majority ini? Ataupun tidak? Kerana yang lawan Tok Mat Hassan di sana dikabarkan Hamid Bador, bekas Ketua Polis Negara Malaysia, habis. Ingat, Ketua Polis Negara Malaysia mempunyai banyak maklumat-maklumat yang penting. Nanti kalau waktu berkempen, kalau ada serangan psikologi, perang-perang saraf, jangan main-main serang-serang. Nanti dia serang balik habis. Okey. Hamid Bador disahkan mungkin akan melawan Tok Mat di Rembau. Kali ini bergagarlah. Betul-betul bergagar kali ini. Cuma yang kita mau tahu, dia akan ikut parti mana? Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador dan pengarah yang juga adalah pelakon iaitu Ahmad Idham Ahmad Nazri, antara dua individu yang telah disenaraikan oleh Gerakan Tanah Air pimpinan Tun Mahathir rupanya sebagai calon pilihan raya umum ke-15 PRU15 tidak lama lagi. Timbalan Pengerusi GTA Negeri Sembilan Muhammad Jani Ismail berkata, nama Abdul Hamid Bador termasuk dalam senarai yang dicadangkan sebagai calon gabungan itu untuk bertanding di Parlimen Rembau. Nasib baik Khairi Jamaluddin serahkan saja. Kali ini kita tengoklah buku bertemu ruas. Beranikah Tok Mat Hassan untuk menyerang bekas Ketua Polis Negara? Kali ini kita nampak akan ada keseimbangan. Katanya Ahmad Idham pula dicadangkan sebagai calon bertanding di kerusi Port Dickson, Parlimen Port Dickson. Wah, ini lawan si Anwar Ibrahim nih. Aduh, beratlah Ahmad Idham, beratlah. Mau kasih kalah Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim masih di Port Dickson memang bukan mudah. Katanya, kedua-dua nama individu berkenaan termasuk dalam senarai yang saya bawa ke peringkat pucuk pimpinan sebagai calon GTA Negeri Sembilan menerusi Parti Pejuang Tanah Air Perjuang. Keputusan sama ada Abdul Hamid terpilih sebagai calon bertanding di Parlimen Rembau dan Ahmad Idham bagi kerusi Parlimen Port Dickson akan ditentukan oleh pucuk pimpinan tertinggi parti ketika dihubungi hari ini. Mengulas lebih lanjut, Muhammad Jani yang juga adalah timbalan pengerusi GTA dan Ketua Pejuang Negeri Sembilan berkata GTA perlu meletakkan nama besar seperti Abdul Hamid Bador, Ketua Polis Negara, dan Ahmad Idham untuk memberikan saingan sengit di kedua-dua kerusi terbabit. Katanya, bagi saya buat masa ini, dialah Abdul Hamid Bador, yaitu calon paling terbaik untuk GTA di Parlimen Rembau. Lebih-lebih lagi, timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, kabarnya akan bertanding di situ kali ini katanya. Nah, kali ini timbalan Presiden UMNO menang atau jadi abu. Kalau menang, okey. Kalau tidak menang, memang terus kosonglah Tok Mat Hassan kali ini. Mau buat apa lagi? Kalau nanti pemilihan UMNO, belum tentu lagi Tok Mat Hassan akan dipilih semula. Sudahlah bukan ahli Dewan Undangan Negeri, bukan juga ahli parlimen. Lepas itu tidak pula terpilih dalam pemilihan UMNO, habislah kalau itu terjadi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.